Kita kita mulalah Ustaz ya. Dah pukul 9 1 minit dah ni, tapi baru korang baru ada 8 orang ni. Sekejap Kak Izzah tengok ni macam mana. Tak apalah, kita mula je lah, dah 9 1 minit dah ni. Kak Izzah mulakan majlisnya. Baik. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamimil khair. Rabbi zidni ilman. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini kita sambung amalan ke-31 kan Ustaz? Betul. Okay, baik. Silakan Ustaz, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Hari ini kita akan masuk kepada amalan yang 31 dan mungkin akan lanjut kepada insya-Allah amalan yang ke-32. Dan berdasarkan itu kita hanya ada lagi 2 ataupun 3 amalan yang disusun dalam buku ini dan insya-Allah kita akan khatam. Saya ingat dalam 1 ataupun 2 maksimum pertemuan lagi kita akan khatam buku ini insya-Allah. Dan khatam membaca buku bersama-sama ni seronoklah. Sebab biasa kalau baca seorang tak habis-habis. Jadi sebab tu kena ada tukar baca. Baiklah, kita terus masuk pada perbincangan upacara batal air sembahyang, antara amalan yang kadang-kadang barangkali ada sebahagian daripada kita menanggapnya sebagai sunnah sehingga menganggapnya perlu buat, walaupun saya tak pernah dengar lah ada orang kata wajib. Tapi seakan kalau tak buat tu macam tak jadi kahwin walaupun sudah akad nikah secara sah. Jadi kalau tak ada upacara menyarukan cincin itu yang dikatakan sebagai amalan batal air wudu ataupun batal air semayang tu macam tak sah. Seolah-olah begitulah. Tapi setakat ni saya tak jumpa ya mereka yang kata wajib ataupun mesti buat. Cuma kalau tak buat, saya rasa akan ada orang tak setuju kenapa tak buat. Gitulah. Jadi apa isunya di sini? Adakah perkara itu termasuk perkara yang tercela ataupun tidak ada asas dalam agama? Ataupun kalau dia tidak ada asas dalam agama, apakah ia dilarang secara mutlak dalam agama? Yang itu yang menarik untuk kita bagi perhatian. Bukan kita nak kata semua benda itu tidak ada faedah, tidak ya. Tapi meletakkan pada tempat duduknya yang betul. Dan akhirnya kita buat perkara itu dengan ilmu dan kesedaran letak duduk perbuatan itu di mana sebenarnya. Kalau kata hukumnya adakah termasuk dalam perkara yang harus ataupun perkara yang ada dalil umum yang nak boleh kata kepada sunnah? Wallahu alam, mungkin ada. Nanti kita akan tengok bagaimana Ustaz Sabit kita ni mendatangkan penghujahan yang agak singkat. Separuh muka surat je sebenarnya. 1 muka surat saja ya. Baik, kata musannif rahimahullah ta'ala ataupun hafizahullah ta'ala, Ustaz Sabit kita ni, amalan menyarung cincin selepas akad nikah katanya selesai, akad nikah selesai ataupun pertunangan. Sememangnya kalau bertunang ni biasanya bakal mak mentua lah. Sememangnya telah menjadi adat kebiasaan orang kita sejak dahulu lagi. Dinamakan juga adat ini sebagai upacara membatalkan air sembahyang, iaitu si suami menyarung cincin ke jari manis tangan kiri isteri
Dan ada kalanya si isteri juga melakukan hal yang serupa. Baru-baru ni kita baru tengoklah ada perkahwinan yang the grand of the grand. Itu cerita lain lah ya. Baik. Adakah adat masyarakat kita ini adalah suatu yang tiada masalah dari sudut syarak atau ada perkara yang perlu diteliti? Itu soalannya. Pernah tak kita terfikir, amalan ni kalau kaedah kita ni, kita kata ada sunnah tak amalan tersebut? Pernah tak kita tertanya bila kita sendiri kahwin dulu ke, ataupun anak-anak kita ke, ataupun anak beranak kita ke, ataupun siapa-siapa lah yang kita hadir perkahwinan tu, selepas dia akad nikah, kemudian dia adakan upacara itulah secara ringkas begitu saja, simbolik. Tapi kita pernah terfikir tak perkara itu dari sudut agama apa pandangannya? Begitu. Di sinilah Ustaz Sabit kita ni sedikit memberi perhatian yang kita kata kritis dan juga teliti. Maksudnya melihat bagus untuk kita highlight isu ini untuk dibincangkan. Bukanlah untuk kita katakan untuk nak kata itu dan sebagainya, tapi untuk nak tahu kedudukan paling tidak. Baik, katanya lagi persoalan ini dijawab antaranya oleh Syekh Atiyah Saqar. Bukan SO tu, SO tu kurang tepat. Boleh tukar SA, Saqar. Syekh Atiyah Saqar, seorang ulama besar daripada Al-Azhar, bekas ketua Lajnah Fatwa Al-Azhar. Universiti Al-Azhar. Ni Syekh Atiyah Saqar ni antara ulama besar lah. Sangat-sangat masyhur dan banyak pandangan dia dinukilkan. Beliau menyebut bahawa adat ini dikatakan berasal daripada adat orang bukan Islam seperti Kristian. Itu asasnya. Dia kata kebiasaannya adat ini memang diamalkan dalam ajaran Kristian. Sebagai satu pengharapan ikatan perkahwinan akan kekal bahagia sehingga akhir hayat. Jadi kenapa yang ada simbolik lepas dah padri kahwinkan mereka itu, maka mereka buat upacara menyarung cincin itu. Maka menurut Syekh Atiyah Saqar, berdasarkan rujukan dia adalah kerana simboliknya ataupun harapannya ataupun keyakinannya adalah apa dia? Supaya perkahwinan mengharapkan ikatan perkahwinan itu akan kekal bahagia hingga ke akhir hayat. Sebab tu cincin perkahwinan ni sangat besarlah bagi masyarakat Kristian, ya. Dia sangat-sangat penting di situ. Dia takkan buanglah cincin kita ni, tak tahu ada ke tidak ke mana-mana dah. Tak perlu cincin pun handuk berderet. Maksudnya itu simbolik yang kadang-kadang tak penting mana pun. Dah. Tapi bagi orang Kristian di barat, cincin itu sangat penting. Apa-apa hal dia akan tunjuk I'm married contohnya, dia menjadi simbolik. Jangan kacau saya dah kahwin, saya orang yang berkeluarga dan seumpamanya, lelaki dan wanita. Maka apa yang berlaku ini disebut oleh Syekh Atiyah Saqar dalam tengok nota kaki itu, fatawa wa ahkam lil mar'ah al muslimah. Syekh Atiyah Saqar muka surat 93. Itu dia punya kitab. Adat ini diikuti oleh kaum muslimin, kata Syekh lagi, ataupun kata pengarang kita, sehingga dianggap janggal mereka yang tidak melakukannya. Bahkan bukan sekadar adat itu ditiru, malahan kepercayaan di sebalik kebiasaan itu juga ada kalanya dipercayai. Waliyadzubillah min dzalik. Saya yakin ramai yang orang buat tak percaya pun benda tu. Dia sekadar simbolik saja. Sekiranya itu yang dipercayai oleh masyarakat kita, namun ingat, kalau ada yang percaya upacara membatalkan air semayang itu dengan meletakkan cincin itu, ada dia punya, kita katakan, i'tiqad bahawa untuk mengikat, bahawa yakin bahawa dengan inilah maka perkahwinan tidak akan terlerai. Ikatannya seolah-olah kunci mangga, baik beli kunci mangga, kunci tu. Soalah begitu. Dan nak katanya simboliknya telah mengikat, lelaki terikat dengan wanita itu, dan wanita itu telah terikat dengan lelaki itu. Sedangkan dalam Islam kita panggil aqad. Simpulan syarak. Aqada, simpulan tali yang terikat kemas dengan apa? Dengan atas the blessing of the syarak. Itu kita panggil aqad nikah. Yang syar'i itu. Yani baik.
Jadi kalaulah ada yang melakukannya dengan kepercayaan tersebut yang lebih kuat dengan Kristian tadi, maka tidak syak lagi ia bersalahan dengan prinsip syarak yang menegah kita meniru amalan orang bukan Islam berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang bertasyabbuh, yang menyamai satu kaum, simbol-simbol agama mereka itu, maka ia termasuk daripada kalangan kaum tersebut. Waliyadzubillah min dzalik hadza. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah taala. Baik. Namun bukan itu yang kita fokuskan di sini. Sebab kita bukan nak cari salah di situ. Tidak. Namun pengarang kita kata adapun hukum asalnya menyarung cincin ke jari pasangan, ianya adalah harus al-aslu fil asya' al-ibahah. Benda umum saja, tak ada masalah. Benda adat saja. Kerana tiada dalil yang menegah hal tersebut dan ianya adalah adat semata-mata. Tiada kaitan dengan agama. Melainkan cincin yang digunakan untuk pengantin lelaki cincin emas, maka jadilah haram. Sebab haram tu bukan haram menyaruhkan cincin tu. Haram pakai cincin emas tu. Nah, maka buatlah yang proper lah. Lelaki pakai cincin perak ataupun tembaga, dan yang lelaki yang perempuannya pengantin perempuan disarunglah cincin emas. Tapi orang kita ni dia tak suka emas putih. Dia kata nampak macam perak. Padahal emas putih tu kadang-kadang mahal daripada emas kuning tu. Baik. Walaupun demikian, kata pengarang kita ini, adalah baik untuk diketahui asal-usul adat ini agar dapat dihindari kepercayaan yang tidak betul di sebaliknya. Ingat pada tasyabbuh ni, wallahu alam, saya perasanlah mereka yang duk share di media sosial lah, majlis kahwin masing-masing, saya duk perasan makin ramai dah pula yang jenis duk lempar bunga. Perasan ke tidak? Yang lempar bunga ke belakang, sambut, maksudnya adalah kawan-kawan dia sambut. Which is pada asasnya lebih kurang hukumnya lebih kurang ni lah, tak ada isu pun. Sebab lempar begitu seronok, tak ada apa pun. Tapi bila ditelusuri, ternyata benda itu memang mari daripada amalan orang-orang Kristian pada hari ini. Dan mereka buat tu ada sebab, iaitu mereka mempercayai siapa yang dapat bunga itu maka akan dimudahkan jodoh selepasnya. Maksudnya, kalau orang yang sambut bunga tu, lepas ni dialah yang akan jadi pengantin. Jadi, sikit sebanyaklah, wallahu alam, saya harap saya punya telahan dan pemerhatian ni tak betul lah. Sebab kadang-kadang kita tengok Indonesia apa semua kan. Dah mula ada, dah semakin seronok dah sebab zaman-zaman nak tunjuk di TikTok semua benda ni kan. Jadi adalah upacara pegang bunga tu tak ada masalah. Kemudian melempar bunga ke belakang disambut oleh kawan-kawan itu. Bahkan di barat ni, mungkin ada pasangan lain ambil kesempatan untuk propose pula kepada dia punya gadis pilihan. Contohnya bila pengantin tu nak lempar ke belakang, tiba-tiba dia tak lempar, dia bagi khusus kepada seorang jejaka, maka jejaka itu segera pergi untuk propose kepada wanita yang dia nak dalam majlis perkahwinan tu juga. Oh, very romantic lah kononnya. Begitu ya. Bahkan kalau teringat ada seorang artis propose dia punya spouse dah kahwin pun hari ni, dalam satu, saya pun tahu sebab tertengok. Dia jadi cara dia buat tu, walaupun menurut dia sudah katakan meminta kebenaran lah daripada orang-orang yang sepatutnya, tapi cara dia berlutut, keluarkan cincin, will you marry me, bla bla bla. Wow, kita shock jugalah. Apa benda ni orang ni. tak boleh ke buat in the proper way, kita orang Melayu Islam kan, apa masalahnya, tak kurang pun engkau punya populariti dan seumpamanya, tapi itulah yang sedang kita hadapi sikit sebanyak, apatah lagi bagi mak bapak yang tidak berapa cakna terhadap perkara-perkara itu, dan kita pun tidaklah ketat sangat tapi bila obviously nak sangat macam meniru, lebih baiklah kita tinggalkan perkara tersebut. Waliyadzubillah min dzalik. Baik, katanya lagi apa dia? Dan lebih baik adalah ditinggalkan kebiasaan tersebut kerana ianya bukanlah adat yang berasal usulkan masyarakat Melayu Islam kita. Atau orang Islam secara am.
sebaliknya ditiru daripada budaya orang bukan Islam. Tidaklah orang yang menyarum cincin itu, kata Ustaz Sabit kita ni pengarang, lebih bahagia dan harmoni keluarganya berbanding yang tidak menyarum cincin, kerana perceraian yang berlaku dan didaftarkan di mahkamah syariah saban hari, kebanyakannya datang dengan cincin kahwin masih tersemak di jari. Oh, bukan main dia punya pick up line tu tak? Dia punya punchline akhir tu. Begitulah lebih kurang kesimpulan. Jadi itu saja. Jadi hukumnya apa dia? Asalkan kalau buat itu semata-mata kerana adat, tidak ada i'tiqad bahawa tak boleh kena buat. Kalau tak buat takut nanti bercerai. Tak boleh gitu. Semata-mata buat ni kenapa? Alah nak ambil gambar. Okeylah, tak ada masalah. Tapi janganlah terkinja-kinja dalam ruang masjid itu. Tajuk bulan sudah tu. Tajuk minggu sudah ya. Janganlah terkinja-kinja di dalam ruang solat masjid. Kalau kita memang jenis keluarga ramai, ahli keluarga ramai dan seumpamanya, lebih baik kita memikirkan. Sebab benda sepatutnya mendapatkan pahala besar ya. Menjalin hubungan yang halal ini, syarat iblis antara benda yang paling besar iblis suka adalah meruntuhkan perkahwinan suami isteri lah. Itu dia punya kejayaan paling besar. Sihir yang paling hebat, yang jin suka, jin yang jahat suka ni adalah meleraikan perkahwinan. Itu yang kita pertahankan sangat sungguh-sungguh tu. Sebab itulah bila anak saya kata pelik betul Walid ni. Bila ibu marah-marah je, Walid suka-suka. Saya kata nak buat apa, nak marah juga. Saya gelak je lah. Kalau dah dua-dua marah, tak jadi benda lain jadinya nanti. Jadi, bila dia marah, kita pun gelak. Begitulah keadaannya. Baik, kita masuk tanpa buang masa, amalan ke-32. Ramai dah kita ni, insyaAllah ramai dah lah. Amalan ke-32, dan ia menjadi satu, wallahu alam, sebagai orang lelaki, saya betul terang, memanglah antara benda yang menjadi perbincangan yang agak macam mana nak sebut malulah nak sebut, tapi bila duduk di pejabat, kadang-kadang kita kerja dengan orang tua, bila duduk kedai kopi, benda tu menjadi satu benda normal yang dikiaskan, dibualkan secara kadang-kadang tanpa malulah. Itu yang kita tak seronok berkaitan dengan hubungan suami isteri, dan kita wallahu alam jadi macam normal bagi setengah orang. Bergurau atas nama bergurau, atas nama suka-suka, which is dalam setengah masa berlaku antara lelaki dan wanita itu, kalau di pejabat apa semua pergaulan itu antara suami dan isteri orang dan seumpamanya. Yang ni yang kita kata tak wajar berlaku tidak wajar berlaku sama sekali. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Amalan ke-32, menggauli isteri pada malam Jumaat. Di sana ada kita katakan satu kefahaman ataupun satu kita kata satu kebiasaan menanggap bahawa menggauli ataupun bersamalah suami isteri pada malam Jumaat ni satu sunnah yang sangat besar. Bahkan disebutkan di situ kadang-kadang bergurau, kadang-kadang ustaz lah keluar dalam kuliah apa semua kan. Bunuh dia kata fadilatnya bunuh 100 orang kafir kadang-kadang itu. Dia punya pelbagai lagi. Saya kata pelik sungguhlah kita ni. Dia minat sungguh benda begitu. Baik, kita akan tengok dari sudut dalil, betul ke dakwaan yang kata sunnah hubungan suami isteri yang kita tahu 24/7 tak ada masalah asalkan sesuai apa semua itu begini. Wa ashiruhun bil ma'ruf, kata Allah Azza wa Jalla, dan gaulilah isteri kamu itu sama kamu dengan bil ma'ruf. Ma'ruf ni yakni dua-dua rasa seronok dan seumpamanya, redha, begitu. Layan dengan baik dan seumpamanya. Tapi di sana ada kefahaman masyarakat kita ni bila malam Jumaat begini. Nah, baik. Dan tak silap saya, Ustaz Sabit ni tak kahwin lagi ke dia tulis masa dah kahwin? Wallahualam ya. Saya pun keliru juga dia ni. Baik, amalan ke-32, malam Jumaat dan menggauli isteri seakan sinonim dengan masyarakat Melayu. Menjadi bahan bualan, menjadi bahan kita kata, menjadi bahan iklan produk-produk tertentu dan seumpamanya kalau perasan ya.
Sering dijadikan bahan gurauan. Sebahagian masyarakat menganggap malam Jumaat disunatkan untuk menggauli isteri. Adakah telahan itu mempunyai sandaran daripada syarak? Menarik soalan dia. Atau sekadar menjadi bahan senda gurau masyarakat? Perkara ini sememangnya telah menjadi perbahasan dalam kalangan ulama, iaitu adakah terdapat galakan, yakni targhib, dalam bahasa Arabnya targhib, 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 iaitu motivasi, dorongan, galakan itulah yang sabit daripada syarak, yakni daripada Quran dan hadis, menunjukkan untuk menggauli isteri pada malam atau pagi Jumaat. Betulkah ada tu? Baik. Hadis secara sarih ni yang secara kuat ataupun sah lah, yang secara benar, sarih atau jelas menunjukkan galakan tersebut memang tiada. Dengar tu. Jadi mari mana ni? Itu yang kita kata tu, mari mana? Macam yang kita sebut hari tu, paling tidak ya, mati hari Jumaat dan malam Jumaat, kita katakan ada hadisnya, riwayatnya dalam riwayat Tirmizi dan juga Imam Ahmad, riwayat Ahmad. Cuma kedudukan hadis itu yang daif, yang dikritik ataupun Imam Ahmad dan Imam Tirmizi sengaja memasukkan untuk nak kata hadis itu daif juga. Tapi dalam masalah ini macam mana? Kita tengok sama-sama. Hadis secara sarih ataupun jelas menunjukkan galakan tersebut memang tiada. Tetapi terdapat beberapa hadis yang seakan-akan secara zahirnya menunjukkan kiasan bahawa perbuatan menggauli isteri pada hari Jumaat adalah suatu yang disukai dan digalakkan. Antara hadis tersebut ialah seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala wa ghatasala wa ghada wa btakara wa dana faqtaraba wastama'a wa ansata kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha ajru qiyam sanatin wa siyamiha." Baik, katanya apa dia maksud tu? Sesiapa yang memandikan dan mandi, yakni bersegera ke masjid, duduk dekat dengan imam, mendengar dan diam, maka baginya pahala mendirikan malam dan berpuasa selama setahun bagi setiap langkah perjalanan. Itu dia. Hadis ini riwayat siapa ni? Antara yang meriwayatkan hadis ini ialah Imam Ahmad dalam musnadnya, At-Tirmizi dalam sunannya, An-Nasa'i dalam Al-Mujtaba dan lain-lain. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis ini berstatus hasan. Bukan sarjan hasan, tapi hasan. Hasan apa ni? Hadis yang kedua selepas hadis sahih. Hadis sahih 5 syarat lengkap. Hadis hasan ni dia ada isu sikit, jadi dia jatuh tangga nombor 2 jadi hasan. Baik. Nota kaki itu disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, antara kitab mu'tabar atau rujukan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Baik, dalam hadis ini terdapat perselisihan pandangan terhadap maksud perkataan ghassala. Ghassala ni apa dia? Basuh ataupun mandi. Membasuh ataupun mandi. Baik, maksudnya ta'rifnya lagi melalukan air. Sehingga setengah ulama kata maksud ghassala ni, bila kita letak air tu dia kena menitik, itu baru kira ghassala. Kalau tak menitik dia macam tak kira ghassala. Dia macam dia macam sapu saja. Famsahu, sebab itulah kepala diminta untuk sapu, tapi tangan diminta untuk basuh. Ada anggota yang sapu dan anggota yang basuh dalam wuduk. Baik, katanya lagi, dalam hadis ini terdapat perselisihan pandangan terhadap maksud perkataan ghassala. Adakah dibaca dengan tasydid bersabdu, yakni ghassala, yakni kalau eja satu-satu, sin tu jadi 2. Ra, sin mati, sin baris atas dan lam mati. Baru ghassala. Jadi 4 perkataan. Tapi bila ada tanda sabdu tu jadi ghassala 3. Baik, pada huruf sin ataupun tanpa tasydid, kalau tanpa tasydid bacanya ghassala. Dia macam aula mastumun nisa dengan aula mastumun nisa. Ayat yang menyebabkan khilaf ulama, khilaful aula ataupun khilaf muktabar kalangan ulama, sentuh isteri ataupun wanita itu batal wuduk ke tidak. Tersentuh. Itu jadi mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ihtiyar, hati-hati, tersentuh pun batal. Sebab itulah saya ingat ya, kedua ibu ayah kita lah, abi umi saya ni,
Kalau habis saya keluar tandas tu, jaga. Pak, sentuh. Allah, dia marah ke mai lewat dan nak pergi masjid ni. Jaga. Dia punya ni lah. Tak nak bersentuh tu kan. Pada habis ni sendiri je. Tapi tak boleh lah masa tu. Sebab kita pegang mazhab Syafi'i, tersentuh pun tak boleh. Begitu juga berlaku ada seorang ustaz ni. Dia kata, yalah dia nak pergi mengajar kuliah. Saya semalam kelakar. Cerita sikit. Nak pergi kuliah di dekat Rainbow Commonwealth sana tu. Mana? Dekat dengan Templar. Pergi cari IC tak ada tuan-tuan. Sebenarnya IC saya tu saya guna buat touch and go. Kita lewat dah. Dia banyak tanya pula, geram sungguh. Nak suruh bayar, duit saya ada. Tapi dia, tak boleh ni cik, begini. Tak apalah, nak bayar pun bayarlah saya kata. Saya buat dah tu. Dah. Dia boleh tak tanya macam-macam. Dua tol pula tu. Rupa-rupanya cek pagi tadi, IC tu duk ada pun dalam beg tu. Saya pergi beli pula touch and go baru di Petronas. Tu cerita lain. Tapi nak katanya, pernah ada seorang ustaz ni, dia cerita. Dia lewat dan nak pergi kuliah ni lalu tu Allah nak bayar. Allah nak bayar tu masa tu jurutur perempuan ni tak pakai sarung tangan. Kenalah sikit dia kata Allah batal Ismail saya. dia marah tu. Apa batal Ismail saya ni? Begitu. Nak katanya kita ni sangat sensitif bab tu ya. Dan kalau ikut mazhab Syafi'i betul lah. Memang kita ihtiyat, kita berhati-hati, tersentuh pun tak boleh. Sedangkan di sana ada pandangan daripada mazhab lain lebih luas. Sentuh tu maksudnya apa? Itu yang cara baca qiraat bacaan aula mastumun nisa dengan aula mastumun nisa boleh menyebabkan hukum yang diistimbatkan daripada ayat itu berbeza. Sebab tu ada orang kata belajar qiraat tak penting. Tak, sebenarnya penting. Untuk ulama nak istimbat hukum, belajar qiraat, wajah-wajah qiraat itu penting kerana panjang pendek itu boleh merubah maksud ayat dan akhirnya merubah istimbat hukum, kesimpulan hukum. Tapi bukan level kita lah. Kita ni baca, gini, boleh lah. Kita baca apa yang sudah selesai, tu okey dah tu. Cuma, kalaulah kita belajar lebih sikit. Kita belajar lebih sikit. Menyebabkan kita tahu hujung pangkal sandaran perbahasan dan kita berhak beramal dengan ilmu kita. Itu yang diajar-ajarkan oleh guru-guru kami. Maka sebab itulah tabung haji pun, bila kita pergi umrah haji itu, diajar siap-siap. Kalau tersentuh apa-apa, walaupun dengan suami, isteri apa semua tersentuh, tak ada apa-apa, tak payah ambil. Kita kata tak apa pula sana. Di sana dibenarkan, darurat. Kata kita tanya, jadi darurat tu start daripada naik kapal terbang tu ke, masa nak masuk Jeddah tu ke, masa nak masuk Babus Salam ke, masuk dalam masjid ke mana? Dia kata boleh lah mana-mana pun. Dia kata bila dah sampai sana lah. Gitu. Kita kata kalau start daripada KLCC boleh ke tidak? Jadi di situlah. Kalau sebenarnya kita sedikit belajar, kita tahu pandangan fiqh yang luas tu, untuk personal diri kita, tapi syarat kena dengan yakin. Ustaz saya yang mengajar usul tafsir, Dr. Profesor Madya, Dr. Mustafa Abdullah. Masih ada, jadi jiran saya pun sekarang. Jiran taman sebelah. Mengaji dengan dia 10 tahun dululah di UM ya. Untuk bincang bab ni lah ayat aula mastumun nisa dengan aula mastumun nisa dalam bab khilaf bahagian wuduk ni. Maka dia kata dia mengaji. Jadi dia nak praktis lah. Jadi satu hari ni dia semayang dengan isteri dia jadi imam. Cumanya sebelum dia nak start jadi imam tu dia berpaling, dia pegang isteri dia. Dia pegang. Sengaja. Dia pun pegang. Dia pun semayang. Allahu Akbar. Habis-habis semayang, dia tengok isteri dia tak ikut dia, tak jemaah dengan dia. Dia kata, apa awak tak ikut saya? Nak ikut awak apa? Awak tak ada wudu. Awak batal dah tadi. Betul ke tidak? Betul. Pada pandangan isteri dia, yang mazhab Syafi'i, batal tadi. Yang dia ni pula bagi tahu, sepanjang dia solat tu dalam hati ni, tak tenang dia kata. Walaupun dia tahu, benda tu ada qaul yang boleh. Jadi bila dalam keadaan tu, tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Maksudnya kita tak betul-betul yakinlah bahawa bila dalam bab tu kita nak talfiq, kita nak keluar sekejap, ambil pandangan mazhab lain dalam bab tu saja,
kita jadi uri, baik tak payah. Tak main. Allahu Akbar. Ya ke ni? Ya ke ni? Semaya semula. Pergilah ambil wuduk tu. Begitulah keadaannya. Tapi kalau kita betul-betul yakin yang kita mengaji, dan kita tahu sumbernya, dan kita dah ikuti perbahasan, kita memang tahu. Bukanlah tahu siapa nama kitab boleh sebut. Dah, at least kita tahu. Inilah wacananya. Memang ada pandang kata boleh. Wa fil haqiqah, kita berhak beramal dengan ilmu tersebut. Sebagaimana contohnya bila pergi ke Mekah tu lah. Elok-elok je duk sentuh apa semua, tak ada ambil wuduk. Taklik kepada mazhab lain pula tu. Begitu. Jadi keluar mazhab dah pula. Jadi mazhab apa ada di sana tu. Jadi itulah antara lain. Baik, kita balik sini. Jadi ghassala dengan ghassala. Terdapat pandangan yang mengatakan sekiranya bersabdu, ianya boleh membawa 3 maksud. Satu daripadanya ialah sebagaimana kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ghassala zawjatahu bi an jama'aha fa'alja'aha ila al-ghusli wa ghatasala wa qalu wa yustahabbu lahu al-jima'u fi hadha al-yawm liya'mana an yara fi tariqihi ma yashghalu qalbah. Memandikan istrinya. Jadi ghassala zaujatahu maksudnya memandikan isteri. Rasulullah memang ada riwayat masyhur, tak perlu saya ulas panjang-panjang itu. Ada scene ataupun babak Rasulullah memang mandi bersama Aisyah, bahkan mungkin dengan isteri lain. Maka dalam hadis ni kalau kita baca dengan ghassala, maksudnya memandikan dalam bahasa Melayu. Yakni ghassala zaujatahu, memandikan isteri. Yakni cebok, tolong cebok lah, bukan mandi gahar ke apa. Cebok air tu. Jadi dulu kan tak ada air terjun pula. Air hujan pilih atas ni. Jadi kena cebok. Jadi suami tolong cebok untuk isteri mandi. Biasalah tu. Hari ni ada keperluan ke? Nak ikut sunnah sah, ikutlah. Memandikan istrinya, iaitu selepas dia menggaulinya sehingga isteri wajib mandi dan dia juga wajib mandi. Mereka, yakni ulama yang menganjurkan jima' pada pagi Jumaat berkata, digalakkan baginya menggauli isteri pada hari tersebut untuk dia berasa penglihatannya menjadi aman ketika di jalan untuk ke masjid dan hatinya juga tenang. Ini kata Imam Nawawi dalam wajah ghassala, memandikan. Baik. Selain itu terdapat satu lagi hadis yang mana sebagian ulama menjadikannya sandaran bahawa dianjurkan untuk menggauli isteri pada pagi Jumaat, iaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ati ghuslal janabati thumma raha faka'annama qarraba badanatan." Sesiapa yang mandi pada hari Jumaat, mandi janabah, junub lah. Mandi hadap besar lah, mengangkat hadap besar, kemudian pergi ke masjid seolah-olah dia telah memberikan korban seekor unta. Rawahul Bukhari nombor 881. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika mensyarahkan hadis ini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man ightasala yaumal jum'ati ghuslal janabati ma'nahu ghuslan ka ghuslil janabah في الصفات هذا هو المشهور في تفسيره. وقال بعض أصحابنا في كتب الفقه المراد غسل الجنابة حقيقة. قالوا ويستحب له مواقعة زوجته ليكون أغض للبصر وأسكن لنفسه وهذا ضعيف أو باطل والصواب ما قدمناه. Ini menarik pandangan dia. Kalau kita perhati betul-betul menarik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari tadi tu, sesiapa yang mandi hari Jumaat, mandi janabah, yakni keadaan besar, maksudnya ialah siapa yang mandi seperti mandi janabah dari sudut sifat mandian itu. Maksudnya bila mari hari Jumaat, mandi sunat pagi itu, mandi secara sungguh-sungguh, maksudnya meratakan air segenap badan sungguh-sungguh, seolah-olah mandi janabah. Bukannya mandi junub sungguh.
Jadi kalau yang itulah yang dikatakan. Tapi kita tengok dulu. Kemudian katanya iaitu sempurna seperti mandi janabah, yang diterjemah kata gitu. Pandangan ini yang masyhur dari sudut penafsiran maknanya. Berkata sebagian ashab kami dalam buku-buku fiqh, bila sebut ashabina maksudnya ulama-ulama mazhab Syafi'ilah, Syafi'iyah. Dianjurkan baginya untuk menggauli istri. Mereka berkata, dianjurkan baginya untuk menggauli istrinya supaya pandangannya lebih tunduk dan jiwanya lebih tenang ketika menghadiri solat Jumaat. Namun, kata Imam Nawawi, pandangan ini dhaifun, lemah, atau batil, bahkan batil, bukan main tu. Dan yang benar ialah, sebagaimana yang kami nyatakan, bahawa yang dimaksudkan mandi janabah di situ, sifat mandi sunat pada pagi Jumaat tu seolah-olah mandi janabah. Siapa kata ni? Hujjatul hadhil mazhab, iaitu Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Nama sebenar dia apa dia? Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Baik, dia kata mana tu? Dalam syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim. Seterusnya katanya lagi. Di samping itu terdapat satu riwayat daripada Al-Baihaqi. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aya'jizu ahadukum ay yujami'a ahlahu fi kulli jum'atin fa inna lahu ajraini ajru ghuslih wa ajru ghuslim ra'atih." Adakah seseorang daripada kamu tidak mampu untuk menggauli istrinya pada setiap hari Jumaat? Maka sesungguhnya dia akan beroleh dua pahala. Ialah pahala dia mandi dan pahala istrinya mandi. Syu'abul Iman, nombor 2731. Baik. Tapi kena ingat, dalam kitab Syu'abul Iman ni, banyak juga hadis-hadis yang lemah yang sengaja dimasukkan oleh Imam Baihaqi. Baik, kata Imam Baihaqi selepas mendatangkan riwayat ini, wa fi riwayati baqiyatan nazar fa in sahha fa fihi ma'na al-manqul fil khabar wa aidan fa innahu idha fa'ala dhalika kana aghadda lil basari hal ar-rawahi ila jum'ati fa fil qadimi kunna an-nisa'u yahdurna al-jum'ata wallahu a'lam. Katanya lagi, riwayat baqiyah perlu diteliti semula. Jika riwayat ini sahih, maka pada hadis ini makna sebagaimana yang dinukilkan. Begitu juga jika seorang itu menggauli istrinya, maka dia akan lebih tertunduk pandangannya ketika pergi menunaikan Jumaat. Kerana pada zaman terdahulu, golongan wanita turut menghadiri Jumaat. Data masyarakat pada zaman itu. Baik. Cuma saya kena rujuk balik apakah yang dimaksudkan wa fir riwayati baqiyatan nazar. Itu istilah khusus Imam Baihaqi itu. Saya ingat Ustaz Zul tahu, nanti saya akan rujuk beliau lah insya-Allah. Riwayat baqiyah di situ apa maksudnya itu. Baik, kesimpulan perbahasan. Rasa lambat ke rasa cepat lagi ni? rasa boleh cepat satu lagi ni. Dah. Ustaz, sebab tadi hadis yang satu tu pendek. Macam mana? Sebab yang mula-mula tadi tu pendek. Betul. Baik, kalau macam sempat je kita masuk satu lagi ni insya-Allah. Kesimpulan perbahasan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, iaitu pegangan ataupun kebiasaan masyarakat kita khususnya orang lelaki lah ya. Yang suka duk sembang benda ni, bahawa betul ke ada saranan agama untuk bersama dengan isteri pada malam dan pagi Jumaat. Itu betul ke tidak? Yang pertama, perbahasan menggauli isteri yang menjadi perbahasan utama berdasarkan hadis-hadis berkaitan ialah merujuk kepada pagi Jumaat. Yang jelas dalam hadis ada riwayat pagi Jumaat. Kerana mandi itu pagi Jumaat. Tapi kena faham juga pagi Jumaat itu maksudnya subuh tu pun dah kira pagi dah. Kena itu juga ya. Baik, kemudiannya iaitu sebelum kita menuju ke masjid menunaikan solat Jumaat. Yang kedua, ada satu lagi perbahasan yang perlu kita teliti kalau kita nak memahami sungguh isu ini, iaitu mandi sunat hari Jumaat tu masa bila? Yang dimaksudkan mandi pagi Jumaat. Adakah bila nak pergi Jumaat pukul 1, pukul 12.30 mandi tu kira mandi pagi Jumaat lagi? Contoh ya.
Itu pun saya pun kena revise balik tu. Jadi ghalibnya pagi Jumaat ni mandi pertama bangun pagi tu, kira niat mandi Jumaat, sunat Jumaat lah. Nak pergi sembahyang subuh tu. Tapi di sini ada perbahasan sikit, adakah mandi itu adalah mandi khusus sebelum kita pergi Jumaat? Dan sebab itulah di Malaysia ni selain daripada Kelantan, Johor, Terengganu, Kedah, orang lain ni tak berapa ada kesempatan. Sebab apa? Kerja, bila daripada tempat kerja tu pergi sembahyang terus. Tapi kalau di Kelantan, Johor, Kedah, Terengganu, maka kita tengok suasana yang berbeza. Mak ayah ni boleh bawa anak-anak pergi solat Jumaat sekali dengan dia. Kalau di sini ni, suasana itu payah untuk dilihat lah. Melainkan ayah yang dekat tempat kerja yang memang ambil anak apa semua, dia boleh sempat bawa lah. Kalau tidak, ayah angkat lah bawa. Siapa dia? Driver van sekolah. Ada, itulah dia bawanya. Allahu Akbar. Baik. Yang kedua, sekiranya memang terdapat galakan menggauli isteri berdasarkan hadis-hadis tadi, kebiasaan masyarakat yang mengatakan maksudnya ialah pada malam Jumaat. Kelihatan agak kurang tepat. Hal ini kerana perbahasan para ulama ialah sekitar menggauli isteri iaitu sebelum pergi menunaikan Jumaat. Mandi janabah itu disekalikan dengan mandi sunat Jumaat. Sebab tu saya kata tu, adakah mandi itu kira bangun subuh, nak pergi subuh mandi itu dah kira sunat Jumaat, ataupun yang dimaksudkan sunat Jumaat tu selepas subuh sebelum nak pergi solat Jumaat tu baru dikira. Kalau yang kedua tu, maka ramailah mereka yang bekerja hari Jumaat tak dapat fadilat tersebut buat sekian lama. Yang ada, kalau ada yang bersungguh juga tu, dia pergi mandi dalam tandas pejabat dia tu. Apa tu mandi tu? Nak sunat Jumaat ni. Mandi sunat Jumaat, dia kata. Tak ada orang buat lah, setakat ni saya tak jumpa. Ya. Yang saya jumpa apa dia? Kaum muslimat. Sebahagiannya yang okey-okey yang itu sikit ni, dia buatlah kuliah muslimat. Baguslah. Tapi tak kena cara, dia buat apa? Dia berkaraoke. Ni saya pun kerja banyak pejabat. Balik-balik. Apa bising ni? Dengan pengarah sekali. Dia karaoke. Ingat tu tazkirah ke? Tak apalah. Jaga-jaga. Tapi masa tu macam kurang sesuai. Hari Jumaat. Orang duduk solat Jumaat. Carilah waktu lain karaoke. Waktu balik kerja pukul 5 lepas tu, silalah. Baik, yang ketiga dari sudut rasionalnya, ada kebenaran tentang galakan menggauli isteri pada hari Jumaat agar tumpuan dapat diberikan sepenuhnya kepada ibadah dan mendengar khutbah kerana keperluan nafsu telah tertunai. Ini satu benda yang common bagi mereka yang kita semua tahu. Yang keempat, menggauli isteri tidak kira pada hari apapun adalah suatu yang memang dianjurkan melainkan ketika haid, iaitu haram. Tidak perlu menunggu malam atau pagi Jumaat. Bahkan ianya dianggap sebagai suatu sedekah berdasarkan riwayat lain yang sahih. Yang ni yang kita kena faham sungguh-sungguh. Tidak ada waktu-waktu kita panggil mustajab untuk berjunub. Tidak ada. Tidak ada waktu-waktu yang berkat tertentu. Tidak ada. Sebab itulah, bila ada petua-petua, kitab-kitab Jawi disebut dan diambil daripada kitab Arab yang sebelumnya, yang mengatakan siapa yang bersama isteri pada malam bulan Safar, jika lekat anak, maka anak tu akan jadi sakit, anak akan jadi gila. Ini tidak ada. There no such thing like that in Islam. Tidak ada hari-hari yang memberi tulah. Tidak ada hari-hari tertentu yang beri, kita kata, sial majal. Itu semua kita katakan pegangan ataupun kefahaman tentang sial majal. Bahawa hari sekian ada sialnya. Hari sekian ada majalnya. Tidak ada. Pernah ada seorang ustaz mari ceramah dekat rumah saya. Saya share sikit. Entah macam mana dia sebut. Siapa yang rosak keretanya pada hari Selasa, jangan baiki kereta dia. Tak boleh. Ada seorang jemaah bagi tahu saya, ustaz semalam cerita lagu tu. Saya kata betul. Kau dengar ni salah faham kot, salah dengar kot. Tiba-tiba bagi jemaah kedua sebut benda yang sama. Saya kata dua orang ni. Ada 3-4 orang lagi. Jadi riwayatnya mutawatir. Maksudnya fakta tu bahawa ustaz ni ceramah dengan mengatakan bahawa kalaulah kereta kita rosak pada hari Selasa, jangan baiki.
Bahkan ada riwayat, ada satu riwayat ni ada dia panggil syawahid mutaba'ah. Tambahan, dia kata kalau siapa beki, tengoklah apa jadi. Soalan begitu. Saya kata pening sungguh lah Ustaz. Mana sumber dia ambil benda tu? Mana dia ambil benda tu? Apa masalah dengan hari Selasa? Saya kata baik kita bakap doa biar kereta dia rosak atas highway pada hari Selasa, nak tahu dia buat apa. Dia panggil tak tahu wingkar. Apa pun pelik lah ajaran-ajaran ni. La ilaha illallah. Dia mesti ada baca mana-mana. Silat hari bulan dia baca dalam mastikar. Tu saya kata tu mesti. Apa nak ajar orang macam tu? Hari ni ada syiar, hari ni ada majal. Allahu Akbar. Jadi tapi tanpa dinafikan dalam kitab-kitab Jawi kita lama, Tajul Muluk lah, Tajul Urus lah, ada perkara-perkara begitu. Sebab tu orang tua-tua kita dulu sangat akur. Kalau nak naik rumah baru, kena air kami petang sikit waktu elok. Dia kata waktu tu waktu sejuk, waktu berkat. Dia, tak ada benda-benda lagu tu, tak ada. Nak naik, baca bismillah sikit, baca doa sikit, naiklah rumah baru, masalah. Lepas tu bagi kereta, beli kereta ni kena mandikan dulu. Air jampi dulu, apa semua. Nampak macam okey. Rupa-rupanya Sami Buddha apa semua dia buat benda yang sama. Bukanlah tak ada doa naik kereta baru apa semua ada. Nabi ajar belakang kita je tak nak belek kita hadis tu. Kalau hadis tu ada je naik kenderaan baru, syukur. Paling tidak bismillah, paling common lah bismillah. Doa-doa umum. Nah, gitu. Baik sebagaimana sabda Nabi SAW, wa fi but'i ahadikum sadaqah. Dan pada kemaluan setiap kamu adalah sedekah. Kemudian sebahagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajrun? Wahai Rasulullah, adakah kalau seseorang daripada kami mendatangi syahwatnya, yakni menggauli isterinya, baginya pahala? Maka Rasulullah pun jawab baginda, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Apa pandangan kamu jika dia meletakkan syahwatnya pada yang haram? Dia pergi zina, dia pergi rogol orang, dia pergi buat benda-benda yang tak patut, no? Semata-mata kerana nak lempiaskan nafsu dia. Bukankah ke atasnya dosa? Begitu juga kalau dia meletakkan syahwatnya pada yang halal, maka baginya pahala. Hadis riwayat Muslim nombor 2376. Ada satu hadis yang gegak gempita juga Malaysia tempoh hari. Dua orang tokoh berbahas. Hadis itu kalau siapa mengaji dengan Ustaz Hashimi dalam kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa Ibn Qayyim. Penawar dan ubat dan Ad-Da' wa Ad-Dawa. Sakit dan ubatnya. Ad-Da' wa Ad-Dawa. Di bab yang terakhir berkaitan dengan sakit jiwa, sakit-sakit berkaitan dengan isu sakit jiwa lah. Jadi Al-Imam Ibn Qayyim Jauziyah rahimahullah masukkan sepotong hadis yang secara mafhumnya, saya tak ingat matan Arab dia, mafhumnya adalah satu masa Rasulullah duduk dengan para sahabat, tiba-tiba ada wanita lalu, ini hadisnya, saya bagi konteks yang betul, ada perempuan lalu, tiba-tiba Rasulullah pun bangun dan masuk ke dalam rumah salah seorang isteri, dan Rasulullah bersama dengan isteri tersebut, tersilap saya Zainab, dan bila Rasulullah keluar dalam keadaan rambut yang masih basah, Rasulullah bagi tahu sahabat, beginilah sepatutnya. Jadi di sini ada pihak yang kata cara sebutan hadis sebab ada pelbagai riwayat, maka ada pihak yang bila baca hadis tu seakan-akan nak kata Rasulullah ni bernafsu yang agak tidak proper lah. Jadi kita tengok perempuan sikit, terus naik nafsu, pergi bersama isteri. Itu perspektif yang dibawa oleh seorang tokoh bahawa tak wajar untuk tengok Rasulullah begitu. Dan hadis itu mesti dinilai balik adakah sahih ataupun tidak. Maka panjang perbincangan. Dan ulama-ulama lain yang melihat hadis itu sahih, bagi mereka tak ada masalah. Dan ada ulama pula tengok hadis ni menunjukkan masyarakat zaman Rasulullah wanita tidaklah pakai niqab belakang. Maksudnya bila tengok comel,
Maksudnya bukanlah semua orang menutup muka apa semua, tidak. Zaman Rasulullah, kalau anggapan kita zaman Rasulullah semua orang berniqab, tidak. Dan hadis ni bukan nak kata bukan nak fahamkan kita ataupun kita bukanlah boleh kita faham ianya satu penghinaan pada Rasulullah. Tidak. Tapi Rasulullah sedang menyampaikan satu solusi kepada yang namanya lelaki. Berdasarkan hadis yang kita baca ni juga tadi. Bayangkan jika ada orang lelaki lah yang dia naik syahwat, dia nak settlekan dia punya syahwat tu, dia buat benda haram. Dia pergi langgar pelacur, dia pergi merogok, dia pergi apa semua gitu gini. Apakah itu disebabkan nak tunaikan syahwat dia tadi, maka dia buat benda dosa besar tadi? Tetapi bila timbul syahwat dengan sengaja ke dengan tak sengaja ke dalam kisah Rasulullah ni, of course dalam konteks tak sengaja, maka Rasulullah ajar kita cara selesai adalah pergi yang halal dengan isteri kamu. Itu sebenarnya pengajarannya. Sebab itulah hukuman untuk penzina muhsan. Orang yang zina dan telah berkahwin, apa dia? Rejam sampai mati. Besar tu. Yang ghairul muhsan, yang tidak berkahwin adalah sebab 100. Jadi ini memahamkan kita, Rasulullah nak ajar bahawa nafsu tu memang benda yang ada dalam kita. Bahkan bila saya buat bacaan tentang hari kiamat apa semua, saya yakin peribadi saya, saya tanya beberapa orang, nafsu yang ada dengan kita ni, dia berserta dengan nyawa sebenarnya, nafs, jiwa. Dan bila kita bangkit di akhirat esok-esok, kan kita ditiupkan balik roh. Roh tu sebenarnya adalah nafsu yang sama juga. Jadi yang bila kita masuk syurga, yang duk rasa seronok dalam syurga apa semua ni, apa dia? Nafsu tadi lah. Jadi bila duk atas muka bumi ni, apa tugas nafsu ni? Amanah pada kita, jiwa kita ni? Sabar sikit. Quran hadir, Allah bagi Rasulullah, Allah bagi syariat, kamu jaga nafsu ni sesuai dengan syariat. Sabar tu, sabar. Yang ni nak buat sabar, yang ni nak buat sabar. Sebab apa? Sebab bila masuk syurga, nafsu yang sama kamu boleh guna secara unlimited. Dalam masuk syurga je, unlimited. Kamu nak apa? Unlimited. Betul, Ustaz selalu dengan cakap syurga tu memang tempat untuk melampiaskan nafsu, apa saja kehendak nafsu dituruti. Ya, soalan begitulah kalau bahasanya. Tapi nak katanya dalam hadis sahih yang kita belajar, lelaki terakhir masuk syurga tu, lelaki terakhir masuk syurga, bila dia masuk saja dia tak ingat dia pernah duduk dalam neraka. Bahkan Allah kata minta, dia pun minta sampai tak tahu nak minta apa. Maksudnya dalam syurga nafsu kita akan reach the limit. Maksudnya lagi Allah nak kata, besar mana pun nafsu kamu, rahmat aku lebih besar, lebih daripada tu lagi. Allahu Akbar. Selesai masalah. Puas hati. Tapi itulah, boleh ke kita ke sana tu? Allah. Itu ada. Pening juga tu mikir tu. Baik. Jadi kalau masuk syurga selesai masalah. Qadara rahimahullah taala. Maka hadis tadi tu yang kata Al-Imam Nuqayyim meriwayatkan dakwah, dia nukilkan daripada Ibnu Majah ataupun An-Nasa'i ataupun Ibnu Hibban. Saya kena cek balik. Tapi konteksnya hadis ni Rasulullah nak ajar daripada kamu duduk menyebabkan terdorong kamu buat benda-benda yang akhirnya maksiat, dosa besar tersebut, maka tujuan kahwin itu adalah untuk selesai supaya kamu tidak melakukan maksiat tadi. Di situlah penyelesaiannya. Baik. Allahu Akbar. Pukul 10 sudah molek maka kita berhenti situlah. Elok-elok. Semangat bulan malam ni. Ada soalan ke dalam chatbot kita tu apa semua? Tak ada. Ada siapa-siapa nak tanya soalan apa ke? Tidak, selamat menunaikan umrah. Umrah mabrurah insya-Allah. Doakan kami dah ingat kami dalam doamu. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih Ustaz doa tersebut. InsyaAllah. Ya, Kak Syida ni best Kak Syida last ya? Sepatutnya Kak Syida 9 hari bulan. Tapi syarikat travel agent tu, sebab kami pergi tak ramai, ada 10 orang sahaja jemaah. Jadi mudahlah untuk syarikat
tu Awalkan. transferkan cepat ke penerbangan tu kan, tiket penerbangan semua dengan hotel semua. Jadi alhamdulillah dia masih ada rezeki lah untuk kami ke sana. So dipercepatkan kena hari Khamis malam Jumaat tu lah flight Ada dia. rezeki boleh jumpa Salman Khan tu. Samat? Salman Khan dia buat konsert. Oh. Orang marah lah Salman Khan dia buat Allah. konsert tu. Allah Akbar. Ada rezeki boleh jumpa masa umrah tu. Allah Akbar. Kurang kau ada dah. Tapi suasana tu macam SOP dia ketatkan lagi lah. Tak pastilah sama ada dapat itikaf dekat masjid ke kan. Dia apa macam Katanya cerita lah solat dia pun tak tahu lah tawaf tu pun. Ya? Solat pun dah renggang balik kan. Dah jarak. Katanya tawaf tu apa maksudnya tawaf tu pun tak ada lah, mungkin tak tahu lah, mungkin ada ke tak ada tawaf sunat kan. Selalu kalau kita masuk masjid tu kena tawaf kan. Tak tahulah. Sebab katanya kat mataf tu tak dibenarkan tawaf kata kan. Tapi tak apa Ustaz, sebab dah macam tu dah kan janji Allah kan, rezeki pergi tu pun seperahmat tu sebenarnya kan. Nak tolak pun kalau kita orang tolak nanti maknanya duit tu burn lah akhirnya kan. InsyaAllah. Terima kasih. Mudahkan segala-galanya. Tapi dengan lebih ketat je lah. SOP ketat je lah insyaAllah. Baik, Ustaz, kalau tak ada apa-apa soalan, kita Ustaz, Kak Syida, Kak Syida ada satu kitab kat atas tu lah, kitab daripada Datuk, pada suami lah kan, Dr. Rahman Datuk. Dia ada kitab lama Ustaz, kitab Jawi. Dia memang ada tulis pasal yang malam Jumaat ni lah, ada hadis persemukan. Tapi Dr. Rahman pandai baca sebab dia tulisan Jawi lama kan. Memang ada spesifik. Itulah bila nampak tajuk ni, Kak Syafira lupa dah page mana semua. Memang dia punya huraian tu memang pelik Ustaz. Memang pelik sangat-sangat kan. Memang tak ada sandaran hadis, tak ada apa, tapi itu sebabnya pasal malam Jumaat tu lah kan. Memang macam satu tawaran yang hebat lah pada malam Jumaat tu kan. Kalau baca buku tu lah memang kitab lama dah, kitab kuning. Tajuk dia lebih kurang tajuknya berbunyi macam mujarrabat gitu. Tak pastilah Ustaz. Mana tahu kitab tu kan. Kitab tu turun apa Dr. Rahman punya Datuk tu dia mengajar apa? Pernah dalam satu kuliah ni lah lebih kurang kuliah muslimat lah. Range umurnya lebih kurang Kak Syida, Kak Liza apa semua lah. Jadi seorang akak ni dia kata, Ustaz, cuba tengok. Dia tulis satu benda. Saya simpan lagi kat mana. Dia kata ini nenek dia ajar. Macam satu spell, satu jampi lah. Jadi jampi tu untuk dibaca selepas bersama. Nenek dia ajar lah, macam petua amalan tu. Lepas bersama dengan suami, baca ni. Nanti cepat recover untuk segar badan apa semua. Saya baca tu macam pantun lah. Menariklah dia punya pantun rangkap kata tu. Tapi nak katanya orang Melayu kita ni penuh dengan seni-seni mistik. Benda-benda gini. Allah Rabbi ya Karim. Jadi kita pun begitulah. Cuma nasib baiklah kebanyakan kita. Ada bagusnya jugalah generasi baru ni tak berapa pandai baca kitab Jawi lama. Sebab kalau mereka boleh baca memang akan keluar benda yang pelik-pelik lagi. Itu pun dah ada banyak kitab-kitab Jawi yang ada amalan-amalan mujarrabat apa semua ni, dia panggil mujarrabat. Amalan-amalan petua ni. Itu pun di Indonesia dan di Malaysia banyak dah diterjemahkan. Dan memang tersebar dengan luas. Boleh lepas ni Kak Liza dengan Kak Syida dan akak-akak yang lain kalau masuk dalam Shopee tu, buat apa Shopee sebenarnya? Di Shopee tu, kalau bini saya sekarang memang nak tengok lah jual mah lah, tak ada benda lain. Jadi di Shopee tu boleh type mujarrabat. Type je mujarrabat bahasa Melayu. Akan keluarlah segala buku yang jenis-jenis begitu. Baru kita tahu memang banyak buku-buku yang mengarut ni dijual secara sangat meluas. Dan sebahagiannya buku yang sudah diharamkan pun. Itu yang kadang-kadang ada so-called ustaz penceramah. Siapa yang bersama dengan isteri malam bulan Safar gini-gini ni akan ditipu bala. Cuma
Itu kalau orang yang betul-betul ada asas Quran dengan sunnah sikit saja, tak mungkin mereka akan terima benda-benda lagu tu. Itu macam kita tak faham lagi asas akidah tauhid itu sebenarnya. Wa fil haqiqah, yani kalau kita boleh terpengaruh dengan petua-petua macam tu, macam kita tak faham lagi konsep iman kepada takdir khairihi wa syarrihi. Macam tak beres lagi rukun Islam dan rukun iman. Waliyadzubillah min dzalik. Tapi disebabkan benda tu ada dalam kitab dan ditulis pula dengan tulisan Jawi, sebab tu kena faham bahawa tulisan Jawi ni tulisan yang memang dianggap daripada yang memang diambil daripada Al-Quran. Tapi kena faham, orang-orang tua kita dulu bila akhbar tulisan Jawi ni, dia marah lah, letak apa semua tu ini, dia kata baca Quran lah. Tapi kadang-kadang kita tak perasan, novel-novel, dia panggil novel-novel macam novel-novel lucah lah ya, zaman awal sebelum merdeka dulu, pun ditulis dengan tulisan Jawi. Dia ingat suami dia duk baca kitab lah tu. Kawan tu duk baca novel mengarut. Itu yang kita kena fahamkan. Kadang-kadang dia anggap kitab, amalan-amalan. Tapi rupanya, amalan-amalan sihir. Amalan-amalan yang berbentuk, kita katakan petua-petua yang memang bercangkuh dengan akidah dan syariat sebahagiannya. Itu yang kita kena fahamkan semua. Jadi saya fikir balik, ada baiknya jugalah ramai budak-budak baru ni tak berapa mahir. Generasi baru ni tak berapa mahir dengan Jawi klasik. Dia beza dengan Jawi moden ni. Jawi klasik. Dia jadi ba waw mim, dia baca bong. Maka apabila disapuh akan tangannya itu, perlulah diratakan segala bulu rum. Mana bulu rum? Tok Guru, bulu rum tu apa? Ada pun bulu rum itu perkara yang tidak boleh dijelaskan, jangan banyak bertanya. Susah ada bulu rum. Apa bulu roma? Tu. Itulah bendanya. Jadi kalau tak ada apa, kita berhenti situ boleh? InsyaAllah. Kita sambung. Saya ingat satu pertemuan lagi boleh habis Kak Liza ya? InsyaAllah. Boleh kot sikit je lagi ni. Betul. Tak sempat lah kisah khatam lah sekali Ustaz nanti buku ni. Macam mana? Tak sempat lah kisah khatam. Tak apa. Ada siaran terbuka. So, masa kata. Tak samakan time dia insyaAllah. Tengok nanti insyaAllah. Okey. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasbih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Puan Liza. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Syida. Bersama Puan Nasima. Selamat semua. Jumpa lagi. Nak pergi bawa balik Puan Syida. InsyaAllah. Kesihatan. InsyaAllah dengan izin Allah. InsyaAllah. Terima kasih Puan Nasima atas doa dan juga ucapan. Semua insyaAllah. InsyaAllah. Jumpa lagi besok lah pagi petang esok tak ya. Kelas esok petang tau. Liza betul tak? Suara Liza macam jauh sikit suara Liza kan? Agaknya kena pakai. Nah, saya rasa speaker laptop Kak Syida ni. Itulah kena suara Irfan tengok, Kena pakai ni kot, pakai ni kan ada mikrofon tu, ada mikrofon dekat wire ni kan. Ataupun suara Irfan bedik-bedik dengan laptop Kak Syida tu kan. Speaker ni kot. Sebab itu saya pakai laptop saya okey je. Ni laptop Kak Syida ni. Kena dekatkan muka dekat laptop baru dengar sikit suara. Muka jadi besar. Okey Liza, terima kasih. Jazakallah khairan katsira. Tutup majlis nanti insya-Allah. Tutup majlis dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Kak Fauzia. Amin amin ya rabbal alamin.